Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kelebihan yang begitu banyak di bulan Ramadan. Di antara kelebihan yang ditawarkan oleh Allah taala pada akhir 10 Ramadan, Allah taala membebaskan hamba-Nya daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita diperintahkan apabila sahaja masuk pada akhir Ramadan, hendaklah bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat kepada Allah dengan mengatakan bahawa dengan meletakkan di dalam hati kemungkinan ini adalah Ramadan yang terakhir, agar kita sentiasa mengingati bahawa selepas daripada kehidupan ini ada kehidupan akhirat, yang mana sesiapa yang beramal dengan amal yang soleh dia selamat. Maka sesiapa yang tidak mengambil peluang, tidak melakukan amal yang soleh di atas muka dunia, maka dibimbangi dia akan mendapat kebinasaan. Nabi SAW pada 10 malam yang terakhir ada riwayat mengatakan baginda beriktikaf, duduk di dalam masjid, menghabiskan sepanjang malamnya, sepanjang siang dan malamnya melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa a'takifa azwajuhu min ba'dihi. Sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari yang terakhir. Maka pada 10 yang terakhir baginda duduk di masjid. Kerana sesungguhnya iktikaf hanya dilakukan di masjid. Apabila seorang itu berada di dalam masjid lalu berniat dengan niat iktikaf, maka sepanjang dia berada di dalam masjid, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada ulama yang memakruhkan kalau duduk dalam masjid tak buat apa-apa, hanya sekadar duduk dan berniat saja. Dan maka disuruh kepada kita apabila duduk di dalam masjid berniat iktikaf, lalulah disertakan dengan amal-amal soleh, itulah yang paling afdal. Adapun Nabi SAW pada 10 malam yang terakhir baginda sepanjang malam beriktikaf. Maka kalau kita tidak mampu beriktikaf sepanjang malam, sepanjang akhir Ramadan, maka setiap kali kita berada di masjid, maka niatlah iktikaf. Sama ada siang ataupun malam, sama ada pada hari Jumaat yang kita salat Jumaat ataupun hari-hari yang lain, setiap kali kita berada di dalam masjid. Dan apatah lagi kalau iktikaf itu dilakukan pada bulan Ramadan, lebih-lebih lagi dilakukan pada akhir Ramadan. Kenapa dikatakan bahawa iktikaf hanya boleh dilakukan di masjid, tidak dibuat pada luar di rumah pada masjid? Kerana sesungguhnya masjid adalah tempat yang paling mulia. Satu ketika Nabi SAW didatangi seorang lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini?" Lalu Rasulullah tidak dapat memberi jawapan. Rasulullah mengatakan, "La adri, aku tidak mengetahui, hatta as'ala Jibril, sehinggalah aku bertanya dengan malaikat Jibril." Lalu baginda SAW bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam, lalu bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya wahai Jibril, apakah tempat yang paling mulia di atas muka bumi?" Kata malaikat Jibril, "La adri hatta as'ala Rabb." Aku tidak tahu sehinggalah aku bertanya Allah. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas muka bumi ini manakah tanah, manakah tempat yang paling mulia? Lalu Allah memberi jawapan kepada malaikat Jibril,
dan malaikat Jibril memberi jawapan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha, sebaik-baik negeri, sebaik-baik tempat di sisi Allah adalah masjid-masjid. Maka apabila berada dalam masjid, hendaklah seorang itu yatataharuna, menyucikan dirinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pergi ke masjid, belajar ilmu Allah taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Lalu dia berjalan kaki, berjalan sama ada berjalan kaki ataupun berkenderaan masuk ke dalam masjid, lalulah dia mempelajari ilmu. Di samping dia berniat iktikaf, maka dia mendapat ganjaran di sisi Allah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah mempermudahkan perjalanannya untuk masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila berada di dalam masjid, apabila sahaja pihak-pihak masjid yang mengadakan qiyamul pada waktu malam, maka datanglah kita beramai-ramai, luangkan sedikit masa duduk di dalam masjid dan jangan lupa berniat iktikaf. Maka kita telah termasuk orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia berniat iktikaf, hendaklah disertai dengan ibadat-ibadat, apatah lagi ibadat yang afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibahas oleh ulama, apakah yang Rasulullah lakukan ketika mana baginda beriktikaf? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat yang hebat, yang tinggi di sisi Allah. Di antaranya sepanjang malam baginda itu bersembahyang. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka pada waktu malam bertahajudlah kamu, berjaga malamlah kamu, kerana sesungguhnya orang yang bertahajud pada waktu malam ini nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mendapat tempat yang begitu mulia. Maka ada ulama Syekh Junaid Baghdadi, seorang yang alim, seorang yang saleh, banyak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Syekh Junaid Baghdadi wafat, lalu ada satu orang bermimpi berjumpa dengannya, lalu bertanya, apa yang Allah lakukan pada kamu? Lalu Syekh Junaid mengatakan, semua ilmu sudah tidak ada, semua amalan sudah tidak ada, kecuali amalan beberapa rakaat di tengah malam. Kata ulama, maksud Syekh Junaid Baghdadi ini mengatakan bahawa amalan-amalan lain itu payah, tak sama kedudukannya dengan sembahyang malam, sembahyang pada waktu malam, yakni sembahyang tahajud. Maka Nabi ketika berada di dalam masjid beriktikaf, Nabi akan sembahyang. Sembahyang yang utama adalah sembahyang tahajud. Namun apabila kita bangun pada waktu malam, kita boleh buat sembahyang yang kita suka. Sama ada sembahyang tasbih, sama ada sembahyang sunat taubat. Yang paling penting kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Hamba aku ini sentiasa melakukan amal yang soleh, mendekatkan diri kepada Allah taala dengan ibadat sunat. Yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu, mendekatkan diri dengan ibadat-ibadat sunat sehingga aku, kata Allah, mengasihi akan hamba-Ku. Maka apabila sahaja berada dalam masjid berniat iktikaf, ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sembahyang, lepas 2 rakaat bangun 2 rakaat, lepas 2 rakaat bangun 2 rakaat. Salatul laili masna masna, sembahyang pada waktu malam 2 rakaat 2 rakaat. Ada kadang-kadang Nabi sembahyang rakaat yang sedikit tapi berdiri yang begitu panjang. Ada yang Nabi sembahyang dalam keadaan berdiri yang tidak panjang tetapi rakaat yang begitu banyak. Lalu ulama mengatakan bahawa sembahyang tahajud itu tidak ada batas berapa rakaat. Maka yang penting itu kalau boleh dilakukan di dalam masjid. Kerana apa? Kerana masjid tempat kita beriktikaf. Tak kiralah
masjid yang dimasukkan itu masjid yang didirikan sembahyang Jumaat atau masjid yang tidak didirikan sembahyang Jumaat, yang mana hidup 5 waktu siang dan malam, maka ulama mengatakan bolehlah orang itu berniat iktikaf. Nabi SAW menunjukkan contoh yang terbaik, kerana sesungguhnya tidak ada manusia yang paling baik yang memberi contoh kepada kita adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu menyuruh kepada kita ataupun menyarankan, menunjuk contoh kepada kita, baginda di 10 malam yang terakhir baginda beriktikaf, duduk di dalam masjid. Orang yang duduk dalam masjid ini, sama ada dia ini duduk di siang hari ataupun malam hari, kedua waktu itu boleh beriktikaf. Duduk di dalam masjid akan mendapat 4 perkara. Nazalat alaihimus sakinah, Allah Ta'ala akan menurunkan ketenangan di dalam hati. Tidakkah para jemaah yang menunggu pengajian, yang menunggu kuliah, maka hati akan menjadi tenang? Adakah kita mendengar kuliah hati kita menjadi gelisah ataupun kita menyesal mendengar kuliah? Tidak sama sekali. Nazalat alaihimus sakinah. Apatah lagi yang duduk dalam masjid itu dia beriktikaf. Apatah lagi yang duduk dalam masjid itu di akhir Ramadan, yang mana Allah menggandakan akan pahalanya demi kemuliaan Ramadan yang Allah kasih kepada hamba-Nya, maka Allah memberi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila saja duduk dalam masjid, wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua Allah menurunkan rahmat kepada hamba-hambanya. Pada awal Ramadan, 10 awal Ramadan itu rahmat Allah. Bahkan rahmat Allah Ta'ala itu berterusan. Satu hari 360 pandangan Allah kepada hambanya. 360 pandangan rahmat kepada hambanya. Andai kata pada ketika Allah memandang hambanya dengan pandangan rahmat, ketika itu kita sedang sujud kepada Allah, ketika itu kita sedang berada di rumah Allah, ketika itu kita sedang beriktikaf di dalam rumah Allah Ta'ala. Apa Allah mengatakan kepada orang yang mendapat pandangan rahmat Allah Ta'ala ini? Lam nu'azzibhu abadan, kami tidak mengazabkan dia buat selama-lamanya. Maka pandangan yang utama di bulan Ramadan itu, manakah yang paling utama? Ya, awal pertama Ramadan itu adanya kemuliaan, pertengahan ada kemuliaan, namun di akhir-akhir Ramadan ada lagi kemuliaan. Maka bolehlah kita cuba melatih diri duduk di dalam masjid, kerana di dalam masjid dengan kita niat beriktikaf dapat melatih jiwa kita yang selama ini lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini kita kurang mengingatkan Allah Taala, maka Allah Taala menurunkan rahmat. Apa maksud menurunkan rahmat itu? Allah Taala memberi kasih sayang sehingga seorang itu daripada cinta dunia, terhikis cinta dunia, hinggalah membawa kepada cinta akhirat. Jadilah kita satu golongan yang berjalan di atas muka dunia, tetapi hati-hati sudah berada di negeri akhirat. Maka demikianlah bagaimana nak mendapatkan perkara itu? Sekurang-kurangnya di 10 malam yang terakhir, apabila para jamaah sudah berada di dalam masjid, tak kiralah bermula daripada waktu maghrib, waktu isyak, sampailah larut malam, ataupun daripada rumah datang duduk berqiyam mulai di masjid, maka apabila duduk di dalam masjid berniat iktikaf, dia akan mendapat kelebihan di sisi Allah. Kerana setiap saat, setiap masa, setiap nafas orang yang beriktikaf ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai ganjaran, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita baca Al-Quran, ketika baca Quran itu diberi pahala. Tetapi kalau ketika iktikaf, bermula niat iktikaf sehinggalah dia keluar daripada masjid, habis iktikafnya, maka sepanjang itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh, meninggalkan isterinya Siti Aisyah radhiyallahu anha duduk di dalam masjid, maka beribadat
beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka baginda membaca Al-Quran. Di samping baginda sembahyang, baginda membaca Al-Quran. Maka bolehlah kita duduk di dalam masjid iktikaf untuk melatih jiwa kita, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran ini mengikis penyakit-penyakit hati kita, dan juga dapat membersihkan hati kita, akan diturunkan ketenangan di dalam hati kita. Beruntung bagi siapa yang banyak membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang sebaik di kalangan kamu, sebaik-baik manusia di kalangan kamu adalah orang yang mengajar membaca Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Maka jadilah kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ibadat-ibadat sunat. Kalau tidak sembahyang tahajud, bacalah Al-Quran. Kalau tidak dengan baca Al-Quran, banyakkan berzikir kepada Allah. Maka 3 amalan ini, ada ulama mengatakan ketika mana Nabi beriktikaf di dalam masjid, lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir, 3 amalan ini, sama ada sembahyang, ataupun membaca Al-Quran, ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amalan besar. Maka waktu afdal kita berzikir itu adalah waktu sahur sebelum pada subuh. Itu waktu afdal untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jiwa kita ini banyak lalai kepada Allah Taala. Maka waktu bila yang paling afdal kita nak melatih jiwa kita? Waktu bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir. Melalui apa? Antaranya banyak jalan, tapi antaranya iktikaf, duduk di dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, orang yang duduk di dalam masjid ini, Allah memberi kepadanya wa hufathumul malaikah, lalu dia didatangi oleh malaikat-malaikat. Didatangi oleh malaikat, kita tidak nampak malaikat, tetapi yakinlah, kerana sesungguhnya Nabi SAW menyatakan bahawa wahufathumul malaikah, malaikat-malaikat akan datang berdampingan dengan kamu, mendoakan kamu, merasa gembira dengan kamu, bahkan melebarkan sayap kerana meradai perbuatan hamba Allah yang berada di dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu yang sama dia berniat iktikaf, maknanya dia duduk di dalam masjid, dia melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa atimmu siyama ilal lail, hendaklah kamu menyempurnakan puasa kamu sampai pada waktu malam, daripada pagi sampai ke malam, menyempurnakan ibadat puasa. Fala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, maka janganlah kamu mencampuri ataupun mencampuri perbuatan yang tidak elok di dalam masjid. Wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kamu ini duduk di dalam masjid. Tilka hududullah, itulah batasan Allah, itulah ketetapan Allah Taala. Maka janganlah kita duduk dalam masjid, kita tidak gunakan masa yang kita berada dalam masjid dengan perkara-perkara yang baik. Duduk saja di dalam masjid, melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang salafus saleh, di kalangan mereka ada yang sembahyang sampai 1000 rakaat, ada yang sembahyang sampai 800 rakaat. Kita tak mampu melakukan amal ibadat sebagaimana mereka, tetapi walau bagaimanapun hendaklah kita cuba mencontohi mereka. Tak mampu buat banyak, buat sikit pun tak apa, atas kemampuan kita. Yang paling penting kita nak masukkan diri kita adalah golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Maka demikianlah yang Allah Taala tetapkan, Allah Taala nyatakan kepada kita semua, menyuruh kita agar la'allahum yattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita beribadat, apabila beribadat dalam masjid 10 malam yang terakhir, setiap malam, setiap kali kita beriktikaf, setiap kali kita melakukan amal ibadat, tidak sebenarnya ada malaikat yang mendampingi kita. Dia melihat, malaikat ini akan menjadi saksi kepada kita, baik di siang ataupun di waktu malam. Apabila saja kita balik nanti, kita keluar daripada masjid, maka para malaikat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah yang Maha mengetahui bertanya, wahai malaikatku, apakah yang dilakukan oleh hamba-hamba aku? Lalu malaikat menceritakan kepada Allah, wahai Allah Taala, hamba-Mu itu duduk di dalam masjid, dia melakukan ibadat demikian. Kalau orang itu baca Quran, dicerita oleh malaikat baca Quran.
malaikat menjadi saksi akan amal ibadat soleh. Lalu Allah bertanya, wahai malaikatku, ini hamba aku yang duduk dalam masjid ini, dia ini pernah melihat ke syurga aku, dia tidak pernah melihat syurga. Adakah dia pernah melihat neraka aku? Dia tidak pernah melihat nerakamu. Apakah yang mereka inginkan? Lalulah para malaikat berkata kepada Allah, memohon kepada keselamatan kepada kita semua. Dan malaikat mengatakan, ya Allah, mereka itu inginkan keampunanmu. Keampunanmu. Kalau orang bertanya, saya baca Quran, berjuduk-juduk sampai ke pagi, tak sempat nak beristighfar, saya hanya habis baca Quran, maka malaikat yang beristighfar untuk kamu. Malaikat minta kepada Allah, mereka ini ingin mengampun, mereka ini menginginkan keampunanmu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya qad ghafartu lahum, aku mengampunkan akan segala dosa-dosanya. Tak kira lah, datang satu orang kata malaikat, ya Allah, kamu ampunkan kesemuanya. Ada satu orang datang ke masjid, dia ni bukan nak buat amal ibadat, tapi dia duduk juga di masjid. Dia duduk di masjid, dia tidak ada niat macam orang lain. Allah Ta'ala mengatakan, sungguh orang itu pun aku ampunkan akan dosanya. Itu kehebatan masjid. Rupa-rupanya orang yang duduk dalam masjid, dia duduk dalam masjid selagi mana dia tidak bermaksiat, dia tidak melakukan perkara mungkar. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan buat benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam masjid. Maka Allah Ta'ala akan memberi kebaikan. Bagaimana yang duduk dalam masjid baca Quran, bagaimana yang duduk dalam masjid dengar ilmu, bagaimana yang duduk dalam masjid dalam keadaan dia beriktikaf kepada Allah Ta'ala, maka itu lebih-lebih lagi lah Allah Ta'ala memberi kepada hamba-hambanya. Maka demikianlah orang yang duduk di dalam masjid beriktikaf, baca Quran, apabila sahaja dia melakukan ibadat, berdampingannya itu adalah para malaikat. Apatah lagi kalau 10 malam yang terakhir itu menepati dengan Lailatul Qadar. Ketika mana dia melakukan amal ibadat, ketika itu dia berada di dalam masjid. Ya benar, di rumah pun memang afdal beribadat, tapi bila kita beribadat di dalam masjid, Allah memberi lebih lagi. Lalu dalam keadaan macam itu, Allah memandang sang hamba tadi yang melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Layak keempat, orang yang duduk di dalam masjid, wa zakarahumullah fi man indah, nama-namanya disebut oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tidak sebagaimana isteri Nabi. Ketika mana datang malaikat Jibril memberitahu kepada isteri Nabi, Allah kirim salam pada kamu. Ya Aisyah, Allah kirim salam pada kamu. Allah kirim salam pada Siti Khadijah. Ini kedudukan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah kirim salam. Allah sebut namanya Ubay bin Ka'ab ketika mana turunnya ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lalu Rasulullah mengatakan, Allah turunkan ayat kepada aku, Allah Ta'ala perintah aku membaca Quran di hadapan kamu. Ubay bin Ka'ab tanya, Allah sebut nama aku? Ya, Allah Ta'ala sebut namamu. Menangis Ubay bin Ka'ab. Yang menyebut itu bukan orang, yang menyebut itu bukanlah orang yang bukanlah kedudukan yang besar, tapi yang maha besar, yakni Allah Ta'ala sendiri yang menyebut namanya. Maukah kita nama-nama kita disebut di hadapan Allah? Maukah kita apabila nama-nama kita dibawa dan disebut di hadapan Allah sebagai orang yang melakukan amal yang saleh? Maka bagaimana caranya? Duduklah di dalam masjid. Duduk di dalam masjid, beribadat, beriktikaf. Wa zakarahumullah fi man indah. Lalu nama-nama mereka disebut di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila saja namanya disebut, kata malaikat, ya Allah, si Anu bin si Anu, si Fulan ibnu si Fulan, dia duduk dalam masjid, dia beribadat, dia beriktikaf. Lalu namanya disebut, Allah Ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fayuhibbuh. Kata Allah Ta'ala, wahai malaikat Jibril, sungguh aku, kata Allah, mengasihi orang ini. Siapa orang yang Allah Ta'ala kasih? Orang yang duduk di masjid, dia beriktikaf, dia melatih jiwa dia, dia membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbu fulana fa yuhibbu. Maka Allah Ta'ala kasih kepada orang ini, maka hendaklah kamu kasih. Fa yuhibbuhu Jibril. Maka malaikat Jibril pun berkata, ya Allah, sebagaimana engkau kasih kepada dia, maka aku, kata malaikat Jibril, pun kasih kepadanya. Lalu malaikat Jibril tadi memanggil kepada para malaikat, fa yunadil malaikah. Maka dipanggil semua para malaikat. Lalulah
malaikat Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan wa yuhibbuhu, sungguh Allah Ta'ala mengasihi orang ini, maka hendaklah kamu semua wahai para malaikat kasihlah orang ini. Lalu para malaikat mengatakan, sebagaimana Allah, sebagaimana malaikat Jibril kasih kepada orang ini, kami para malaikat begitu juga kasih kepada orang ini. Summa yud'u lahu qabul, kemudian Allah Ta'ala menerima amal ibadatnya, Allah Ta'ala angkat doanya, Allah Ta'ala turun rahmat kepadanya, Allah Ta'ala tulis namanya di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Maka demikianlah kita perlu melatih jiwa kita, membersihkan diri kita. Banyak jalan, tapi antaranya ialah iktikaf. Kalau kita tak mampu juga nak pergi ke masjid, kita buat ibadatlah di rumah, walaupun tidak dinamakan iktikaf, tetapi jalannya seperti iktikaf. Bertafakur mengingati Allah Ta'ala, berzikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membaca Al-Quran, membaca kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membanyakkan selawat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembahyang pada waktu malam menjadikan orang itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita mau kedudukan yang tinggi, maka hendaklah melakukan amal ibadat yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Allah Ta'ala memberi mengikut kesungguhan orang itu melakukan amal ibadat kepada Allah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesiapa yang bersungguh-sungguh mendatangi Allah Ta'ala, sesiapa yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, Allah Ta'ala akan tunjuk jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita ini melakukan amal ibadat, setelah kita bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat, kita cuba melakukan amal ibadat, tapi kita masih lagi merasakan bahawa hati kita lemah, ibadat kita tidak sempurna, kita ini banyak lagi lalai kepada Allah Ta'ala, maka kata ulama, kamu kena melakukan satu perkara, yang mana satu perkara ini insya-Allah akan menguatkan kamu melakukan amal ibadah kepada Allah. Apakah satu amalan itu? Amalan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu bila kita afdal bertaubat? Sebenarnya taubat itu afdal ketika kita melakukan dosa, tapi kalau sampai bulan Ramadan, di akhir-akhir malam, Allah Ta'ala perintahkan malaikat menyeru kepada hamba Allah, mana hambaku yang inginkan hajat, aku kabulkan, mana hambaku yang ingin minta ampun, aku ampunkan, mana hambaku yang ingin bertaubat, aku terima akan taubatnya. Maka bila sahaja di akhir 10 malam beribadah kepada Allah, duduk di dalam masjid sebagai jalan melatihkan diri kita, tiba-tiba kita bertaubat kepada Allah, hendaklah kita ini bersungguh-sungguh melakukan taubat kepada Allah, Allah akan kabulkan, Allah akan terima. At-taibu minan zambi kaman la zambala, orang yang bertaubat daripada dosa seperti tidak ada dosa. Maka jangan tidak ada titisan air mata di bulan Ramadan. Jangan tidak ada titisan penyesalan di atas dosa di bulan Ramadan. Jangan tidak ada kita ini memikirkan tentang kelalaian kita kepada Allah Ta'ala. Maka begitu indahnya duduk di dalam masjid bersama dengan Allah, berniat itikaf. Sebelum melakukan itikaf itu, masuk di dalam masjid nak niat itikaf, iza jaa ahadakumul masjid falyauka raka'ataini qabla an yajlisa. Apabila kamu masuk di dalam masjid, maka hendaklah kamu sembahyang 2 rakaat dahulu, sembahyang tahiyatul masjid sebelum kamu duduk. Selepas kamu sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat, lepas tu duduk, bila duduk saja lalu berniat iktikaf. Kerana setiap amalan itu hendaklah didatangkan niat. Kalau tidak didatangkan niat, jadi duduk saja dalam masjid. Nabi SAW bersabda, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu berdasarkan kepada niat, dan Allah mengira apa yang ia niatkan. Kalau dia duduk, dia tidak niat iktikaf, maka jadi duduk saja. Tapi kalau dia duduk, dia niat iktikaf, maka sepanjang dia duduk itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah duduk dalam masjid, setelah niat iktikaf, masa ketika itu kita kena faham bahawa kita sudah duduk di hadapan Allah. Kita telah masuk dalam pintu ibadat kepada Allah Ta'ala. Mana pintunya? Kita sudah berniat, itu bagaikan masuk dalam pintu ibadat Allah Ta'ala.
taala. Maka bila kita duduk saja di situ, jangan bercakap perkara yang sia-sia. Min husni islami mau'i tauquhu ma la ya'nihi. Keelokan orang Islam itu meninggalkan percakapan yang sia-sia. Moga-moga Allah taala jadikan kita hamba Allah yang soleh. Moga-moga Allah menerima amal ibadat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal a'malana fi hadzal syahri Ramadan. Allahumma zukna lailatal qadri waj'alna min ahliha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.